Assalamualaikum semua. Selamat sejahtera. Kali ini cikgu nak cerita pula Persekutuan Tanah Melayu 1948. Siapa tahu Persekutuan Tanah Melayu 1948 ditubuhkan bila? Mari kita tanya pakcik yang kat belakang tu. Jom. Mari kita tanya. Pakcik, tahu PTM 1948 ditubuhkan bila? Tahu ke? Tak tahu? Tak tahu. Okey. PTM 1948 ni ditubuhkan pada 1 Februari 1948. Tahunnya 1948. Bulannya 1 Februari. Dah tahu kan? Jadi PTM 1948 ni sebenarnya menggantikan perjanjian Malay Union. Malay Union ni orang Melayu tak suka sebab dia terutamanya kerakyatan Jusoli yang kerakyatannya sangat terbuka. Jadi apabila hasil desakan orang Melayu menuntut British supaya mempertimbangkan pendapat dan kehendak mereka dalam sebarang perubahan politik di Tanah Melayu, maka British telah menerima Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey, mari kita jalan-jalan tengok keadaan ni tengok. Apa benda ni? Cahaya terangnya sampai ke atas. Macam tugu je. Okey, kita turunlah. Mari kita tengok, kita jalan ke tempat lain pula. Ada tak orang yang nak dengar ni? Mari kita pergi. Assalamualaikum. Apa benda ni? Boleh naik ke? Boleh tak boleh naik? Boleh? Tak boleh. Alamak. Dapat naik. Okey. Kat sini senang. Hai kawan-kawan semua. Hai orang kampung. Kita nak sambung ni cerita faktor-faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Kalau awak tengok dalam buku teks, ada 7 faktor kenapa Persekutuan Tanah Melayu 1948 ini ditubuhkan. Kalau nak senang ingat, kita bahagikan 4 untuk orang Melayu, 3 orang British. Jadi senang nak ingat apa yang disebut 4 orang Melayu tu. Nanti sekejap, cikgu nak turun dululah. Penat duduk atas ni tinggi-tinggi, gayat pula kan. Turun. Mari jalan-jalan, mau pokok ke, tengok binatang ke, ada tak binatang? Cikgu nak tunjuk satu perkara. Tengok tu, tembikai 4 segi. Besar kat dunia Minecraft ni ada tembikai 4 segi. Pakcik, mari sini. Nak bagi tahu faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu yang untuk orang Melayu. Yang pertama adalah ketegasan orang Melayu membantah Malay Union. Orang Melayu tegas membantah Malay Union. Orang Melayu tak suka Malay Union tu. Yang kedua, perpaduan orang Melayu dari pada semua golongan. Yang dimaksudkan semua golongan tu adalah rakyat dan pembesar serta raja semua bersatu padu. Yang ketiga, sikap politik Melayu yang sederhana. Nanti kita jelaskan apa itu sikap politik Melayu yang sederhana. Yang keempat, UMNO tidak menuntut kemerdekaan. Jadi cukuplah 4 untuk orang Melayu. Faktor-faktornya. Okey, kita sambung nanti kejap ya. Mari kita jalan-jalan. Tengok ni, bunga cantik kan. Banyak pokok. Ni tanah tinggi, turun bawah, naik atas. Ni kita kenapa tunjuk muka saya? Muka cikgu. Malulah. Ni. Ni kita jalan lagi. Kita tengok keadaan. Kita naik atas balik semula. Ada tak ladang kambing ke, ladang lembu ke untuk dilawat? Ataupun kolam. Kita pergi cerita di tepi kolam. Sekejap kita jalan. Jauh perjalanan ni kan. Tu nampak tu.
ada kolam kan. Okey, jadi cikgu sambung. Faktor yang seterusnya yang terdiri daripada orang British. Kata kuncinya macam orang British lah. Yang pertama, sokongan pegawai-pegawai tinggi British. Yang kedua, sokongan bekas pegawai-pegawai British. Yang terakhir adalah Gesaan Piagam Atlantik 1945. Jadi formula cikgu, 4 orang Melayu, 3 orang British. Jadi senang nak ingat. Ada 7 faktor kenapa Persekutuan Tanah Melayu 1948 ditubuhkan. Jadi kita pergi balik untuk menghuraikan. Yang pertama tadi, ketegasan orang Melayu membantah Melayu Union kan. Jadi orang Melayu ni di bawah pimpinan Dato' On Jaafar. Kemudian orang Melayu ni bersatu padu daripada golongan rakyat, raja dan dapat mengatasi pihak lain yang menyokong Malayan Union. Jadi kemudian orang Melayu ni berjaya memujuk dan mendesak British untuk menghidupkan semula dasar perlindungan terhadap mereka bagi menolak Malayan Union. Okey, penat dengar cikgu cerita? Kita pergi tempat lain pula sambil melihat pemandangan. Ni dunia cikgu di sini. Ni kambing kambing hitam. Dia bising pula cikgu lalu tepi dia. Ada tak orang lain di sini? Mari kita cari. Orang lain yang sudi nak dengar. Tak ada orang Pakcik, tunggu. Mari sini. Nak dengar ni. Faktor yang seterusnya, UMNO tidak menuntut kemerdekaan. British telah memilih UMNO dan Raja-Raja Melayu kerana kedua-duanya hanya menuntut rundingan untuk menolak Malayan Union. Mereka tidak menuntut kemerdekaan daripada British. Jadi atas sebab inilah British menerima pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. British juga bimbang orang Melayu akan dipengaruhi oleh gerakan politik Indonesia yang pada ketika itu dikuasai oleh golongan radikal. Radikal ni maksudnya berani. Contohnya PKMM, API, Awas dan Batas. Itu dah habis untuk sebab-sebab atau faktor-faktor yang untuk orang Melayu. Okey. Nampak tak tu? Padang pasir kan? Mari kita jalan. Kita pergi masuk kampung lah. Cepat. Kita tinggalkan tempat sini. Panas ni. Nanti hitam pula Kang. Sambil cikgu berjalan ni, cikgu bercerita biarlah cepat sampai nanti. Okey. Untuk orang British, sokongan pegawai-pegawai tinggi British. Sokongan pegawai-pegawai tinggi British ni terdiri daripada namanya Sir Malcolm Macdonald. Yang ni senang awak nak ingat. Mesti awak ingat Macdonald tu. Siapa yang suka makan McDonald tu kan? Sir Edward Jan dan L.D. Gammon. Dia telah membantu orang tempatan menggantikan Malayan Union dengan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Okey. Tak boleh masuk rumah ke? Penatlah duduk kat luar ni. Sekejap je tenggikai ni. Masuk rumah sekejap jom kita masuk rumah sambil duduk. Sekejap masuk rumah. Ni rumah. Penat kan duduk kat luar. Okey. Dekat rumah. Ni ada. Pakcik. Nak dengar ni cerita ni. Duduk. Sambil minum-minum kopi. Okey. Faktor yang seterusnya, sokongan bekas pegawai-pegawai British. Sokongan bekas pegawai British ni dia pernah berkhidmat sebelum Perang Dunia Kedua di Tanah Melayu. Antaranya termasuklah Sir Frank Swetham, Sir R.O. Winstead, Sir George Maxwell dan Sir Cecil Clementi. Mereka semua ini menolak dasar menakluk Tanah Melayu. Okey, faktor yang terakhir adalah Piagam Atlantik
yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) tidak menggalakkan penjajahan baru. Sebaliknya, meminta negara-negara kolonial atau negara-negara yang menjajah ini memberi latihan berkerajaan sendiri kepada penduduk tempatan. Maka, pembentukan Persekutuan Tanah Melayu merupakan satu langkah yang sesuai ke arah mencapai hasrat PBB tersebut. Okey. Okey, kita keluarlah. Rumah ni pun sempit nampaknya. Okey, tak apalah. Kalau tak boleh keluar, kita duduklah. Duduk di sini dan habislah penerangan cikgu tentang Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan faktor-faktor kenapa dia ditubuhkan. Lain kali nanti cikgu cerita lagi. Okey. Assalamualaikum. Jumpa lagi.